Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1541. Antara paparan utama. Perniagaan ini membunuh kanak-kanak. Langkah sumbang senjata makan tuan. Rasuah bukan sebab tak cukup makan. Spengko merugikan negara, kata Anwar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM dilaporkan akan mengambil tindakan segera terhadap situasi wujudnya produk penyedut hidung yang juga dikenali sebagai energy stick. Hari ini, produk berkenaan dipromosikan menerusi media sosial dan dijual secara online dengan rancak. Kononnya ia dapat memberi tenaga dan kesegaran segera kepada penggunanya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beliau telah menerima aduan dan amaran berhubung produk berkenaan. Saya sudah awal menerima alert ini. Langsung saya beritahu kepada Ketua Pengarah Kesihatan dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan akan aduan yang saya terima daripada media sosial. Kita akan mengambil tindakan segera berhubung perkara itu, katanya seperti dipetik Berita Harian. Isu penjualan produk kontroversi ini dibangkitkan oleh Public Health Malaysia, PHM, menerusi Facebook yang disertai dengan amaran kepada masyarakat supaya berhati-hati dengan produk tersebut. Produk penyedut hidung nasal inhaler ini dipromosikan sebagai produk untuk memberi tenaga dan untuk memberi kesegaran kepada pengguna. Ada penjual yang menggunakan tagline sedut dahulu baru pergi ke sekolah, sedut dulu baru mulakan kerja, ujar PHM di dalam Facebook. Produk yang besar sebesar pemetik api ini berwarna-warni dan ditawarkan dengan pelbagai perisa tambahan yang menarik. Kaedah penggunaannya adalah dengan menyedut melalui dua corong keluar hidung terus ke paru-paru. Jika diperhatikan, pengambilan produk ini sama seperti pengambilan dadah melalui hidung snorting dan secara psikologinya adalah sangat negatif kerana menggalakkan pengguna untuk mencuba bahan-bahan lain termasuk dadah. Dari segi perubatan, pengambilan bahan kimia melalui hidung menyebabkan risiko kerosakan mukus di dalam rongga hidung, luka, pendarahan dan jangkitan. Alahan dan keracunan juga boleh berlaku kerana bahan yang digunakan tidak diketahui, tegas PHM. Badan tersebut menyeru agar penjualan bahan berkenaan dihentikan segera. Carian Jom Channel mendapati produk ini mula hangat dibincangkan oleh pengamal perubatan dan pihak yang prihatin berhubung kesihatan apabila ia dikatakan menjadi fad atau fashion gaya hidup dalam kalangan kanak-kanak sekolah sejak Oktober tahun lalu di negara China. Portal The Business Insider memetik laporan The Global Times, sebuah tabloid yang selari pandangan dengan kerajaan pusat China, menerbitkan artikel pada 31 Oktober lalu, memberi amaran bahawa amat mengerikan sebilangan besar kanak-kanak sekolah ketagih dadah yang sah. Pelbagai Biro Keselamatan dan Undang-Undang di negara berkenaan menggesa ibu bapa dan guru-guru agar menghalang kanak-kanak daripada menggunakan bahan tersebut. Sebuah biro di daerah Guanghan, wilayah Sichuan menerbitkan notis pada 2 November mengatakan remaja yang menjadi ketagih menyedut bahan ini berisiko lebih besar terjebak ke dalam perangkap dadah menurut laporan. Pengeluar dan penjual energy stick mendakwa bahan ini tidak berbahaya, malah ada yang menggunakan tag halal pada bahan jualannya. Tanpa kajian saintifik yang komprehensif, bolehkah kita percaya? Kandungan utama bahan ini ialah mint iaitu mentol atau pudina dan camphor, kapur barus selain bahan-bahan lain yang tidak jelas. Sentuhan kapur barus boleh merengsakan kulit dan mata, manakala sedutan bahan ini boleh merengsakan hidung dan tekak yang menyebabkan batuk dan semput. Pendedahan terhadap kapur barus juga boleh menyebabkan sakit kepala, loya, sakit perut, kekeliruan mental dan sawan. Pendedahan yang lebih tinggi boleh menyebabkan pengsan dan kematian. Tinjauan Jom Channel mendapati bahan ini yang kononnya satu magic masih dijual dengan berleluasa di platform online yang popular di negara ini walaupun selepas Menteri Kesihatan menyuarakan pandangannya. Harus diingat, bukan semua orang boleh menyedut pudina atau kapur barus. Jika bahan ini akhirnya merosakkan kesihatan khususnya kanak-kanak ini, ia adalah terlalu mahal untuk dibayar. Lebih teruk, mungkin ada pihak yang akan mengeksploitasi bahan ini dengan memasukkan racun atau dadah ke dalamnya.
Memasukkan bahan-bahan yang kononnya berperisa makanan bukan cara normal untuk mendapatkan khasiat alam yang halal. Jika anda kurang sihat, pergilah mendapatkan rawatan daripada pengamal perubatan yang sah, bukan dengan menggunakan alat yang tidak diketahui dampak jangka panjangnya. Menteri Hal Ehwal Agama Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar hendaklah segera mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan halal yang dijajah oleh penjual dengan secara sembrono ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali segeralah bertindak mengikut undang-undang yang ada. Jangan tunggu sampai ada yang dibawa masuk ke hospital kerana terlebih dos energistik. Kita menyokong agar ekonomi kita berkembang menerusi semarak perniagaan. Tetapi kaedahnya hendaklah berhikmah, benar, telus dan jujur. Pemimpin tidak kira fikrah politik hendaklah bergabung tenaga untuk menangani gejala baharu cari untung segera ini. Jangan hanya tahu bergaduh berebut jawatan atau mempolitikkan isu sahaja. Perniagaan mesti adil. Sudah terhantuk, baru tengadah. Itulah yang terjadi kepada Bersatu apabila 6 ahli parlimen parti itu menyatakan sokongan mereka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris dilaporkan berkata, Bersatu sedang dalam proses meminda perlembagaan bagi mengatasi kemelut ahli parlimen parti berkenaan yang semakin hari semakin berani membuat pengisytiharan terbuka menyokong kepimpinan Kerajaan Perpaduan Madani Anwar. Pindaan tersebut bagi memaksa ahli parti yang bertindak memberi sokongan kepada pihak lawan mengosongkan kerusi parlimen mereka bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan. Ketika parti-parti politik dalam gabungan Pakatan Harapan dan UMNO meminda perlembagaan masing-masing untuk disesuaikan dengan Akta Anti Lompat 2022, Bersatu tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, yang kedengaran hanyalah gembar-gembur langkah tebuk atap pelbagai jenama yang tidak menjadi kenyataan. Titah yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan ditolak mentah-mentah oleh pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Kononnya mereka sudah cukup jumlah. Titah yang di-Pertuan Agong ke-16 tidak qat'i, kata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, bagi menghalang tindakan merubah kerajaan bukan hanya menerusi pilihan raya umum tetapi menerusi parlimen. Negara macam mana? Kenyataan Agong satu kenyataan yang tidak qat'i. Maksudnya? Tidak jadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Mengikut raja perlembagaan, raja di bawah perlembagaan. Perlembagaan kita masih menjunjung demokrasi. Ya. Tak bercanggah. Ya. Malangnya langkah sumbang yang didakwa demokrasi oleh Abdul Hadi itu jauh tersasar. Cabaran supaya ahli parlimen yang membelakangkan pemimpin Perikatan Nasional untuk meletakkan jawatan tidak dihiraukan kerana juga membidas atas nama demokrasi. Senjata makan tuan kerana tiada ahli parlimen kerajaan perpaduan yang menarik sokongan mereka kecuali ahli parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Hari ini Bersatu dikatakan sedang menyiapkan dokumen bagi mengheret 6 ahli parlimen tersebut ke mahkamah. Menurut laporan, parti tersebut bersedia berhadapan semula dalam pilihan raya kecil jika kerusi ahli parlimen berkenaan diisytihar kosong. Harapan untuk menebuk atap semakin lama semakin tidak masuk akal. Walaupun Perikatan Nasional memiliki penasihat tidak rasmi, bekas Perdana Menteri ke-4 dan ke-7, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perhimpunan Himpunan Selamatkan Rakyat pada 23 Januari lalu yang beliau turut hadir hambar kerana tiada sambutan daripada rakyat yang ingin mereka selamatkan. Menurut Harian Metro, kira-kira 700 individu yang terdiri daripada penyokong parti, pertubuhan badan bukan kerajaan dan orang awam menyertai di pintu 2 Istana Negara pada hari itu. Yang di-Pertuan Agong ke-17, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim awal-awal lagi sudah menyatakan bahawa keutamaan Baginda sebagai Ketua Negara adalah menjaga kepentingan 33 juta rakyat Malaysia dan bukan hanya 222 wakil rakyat. Saya merasakan negara pada hari ini telah dijangkiti satu virus yang pernah saya sebutkan dahulu, iaitu virus perpecahan. Virus ini berpunca daripada pemimpin politik yang sanggup berbalah caci-mencaci, menabur fitnah dan memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Titah Sultan Ibrahim pada Majlis Istiadat Sambutan Ulang Tahun Keputeraan Baginda ke-65 di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru pada 22 November tahun lalu, lapor bernama. Baginda menyeru semua pemimpin agar bertolak ansur dan menghormati antara satu sama lain untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat. Jom channel percaya yang di-Pertuan Agong ke-17 juga tidak akan berkenan dengan konspirasi langkah sumbang tebuk atap pemimpin Perikatan Nasional.
Demi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat, PMX melantik Ahli Parlimen Bersatu Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fassal sebagai Ketua Jawatankuasa Kerajaan mengenai harga dan kos sara hidup. Bukannya Kerajaan Perpaduan Madani tiada tokoh yang sesuai, tetapi apabila kita bercakap tentang reformasi yang bergabung dengan rahmah, maka ciri inklusif menjadi sebahagian daripada struktur binaannya. Tak perlu buang masa rakyat berhimpun tanpa tujuan kerana semata-mata nak menjadikan kerajaan buruk di mata masyarakat antarabangsa. 10 anggota polis dari bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Petaling Jaya disiasat susulan penemuan wang tunai RM3,753 dalam beg dan kereta mereka semasa menjalankan sekatan jalan Ops Alkohol awal pagi kemarin, lapor bernama. Menurut Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan, wang tunai berkenaan ditemui selepas pemeriksaan mengejut yang dijalankan Pegawai Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman pada 2.30 pagi. Pemeriksaan menemukan wang tunai berjumlah RM3,313 pada seorang daripada anggota berpangkat sarjan dan RM440 dalam kereta mereka, katanya dalam kenyataan seperti dipetik. Susulan itu, satu kertas siasatan tata tertib dibuka bagi mengenal pasti jika terdapat sebarang perbuatan rasuah atau pelanggaran prosedur trafik. Turut disiasat seorang anggota polis berpangkat sarjan. Semua anggota yang terlibat juga telah dikeluarkan daripada bahagian penguatkuasaan trafik hingga siasatan selesai, tegas beliau. Laporan bernama juga melaporkan penahanan 5 anggota unit pasukan peronda MPB di Pulau Pinang bagi membantu siasatan berhubung kes pemerasan membabitkan seorang pekerja kilang sebanyak RM4,500. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Khaw Kok Chin berkata polis akan menjalankan siasatan secara terperinci dan telus serta tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai dan anggota polis yang terlibat dalam kes jenayah atau rasuah. Menurut Kok Chin, mangsa mendakwa anggota polis menjumpai satu beg plastik mengandungi serbuk disyaki dadah dalam keretanya. Mangsa menafikannya, tetapi 2 anggota polis menuntut mangsa diarah membayar sebanyak RM10,000 jika tidak mahu ditangkap. Bagaimanapun, selepas berbincang, mangsa telah diminta membayar sebanyak RM4,500. Mangsa mengambil wang di sebuah bank berhampiran dan menyerahkannya kepada anggota polis berkenaan sebelum membuat laporan polis. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein memberitahu anggota pasukan polis itu supaya berambus jika mereka pura-pura tak tahu rasuah sedang berlaku. Ini bukannya tahun-tahun dahulu polis di Raja Malaysia ni seolah-olah macam polis raja di Malaysia. No way. Sekarang ini visi misi kita dengan logo kita, tangan bersalaman, kita punya amalan anti rasuah, semua ada. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Kalau kita tengok, memang kita bekerja untuk masyarakat, tetapi seolah-olah apa yang berlaku ini, 1-2 kes ini menyusahkan masyarakat. Memang terlihat menyusahkan masyarakat. Apa yang kita ada dekat badan ni macam seolah-olah tak betul loh. Patutnya tanggalkan semua ni. Kalau dah tanggal semua ni, berambus dah sekali. Janganlah kau tanggal semua ni, kau duduk je lah, boleh. Oh, tak boleh lah. Engkau tak mau ni tangan bersamaan, engkau tak mau ni anti rasuah ni, amalan kita, engkau semua tak mau, berambus lah. Buat boleh lah. Tahniah Polis Diraja Malaysia kerana berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan daki rasuah yang melekat di badan agensi penguatkuasa itu. Baru-baru ini Malaysia menunjukkan peningkatan dalam Corruption Perception Index CPI tahun 2023 berbanding tahun 2020, 2021 dan 2022 yang menjadikan kita berada dalam trend yang merosot. Skor Malaysia dalam CPI menurut Transparency International TI 2023 buat kali pertama meningkat kepada 50 mata. Ini meletakkan Malaysia di ranking ke-57 daripada 180 negara seluruh dunia. Menurut Presiden TI Malaysia, Muhammad Mohan, berbanding tahun 2022, Malaysia hanya mencatatkan skor 47 mata dan berada di kedudukan 61 daripada 180 negara. Ini satu perkembangan yang menuju ke arah kebaikan. Mungkin ia belum sempurna kerana masih ada lagi kegiatan terkutuk ini yang tersembunyi di sebalik pintu bilik berhawa dingin dalam bangunan pencakar langit. Rasuah bukan kerana kebuluran tetapi ketamakan. Rasulullah SAW melaknat mereka yang rasuah. Baginda bersabda, apabila amanah itu sudah hilang, maka tunggulah datangnya kiamat. Nabi lalu ditanya, bagaimanakah amanah itu hilang? Maka sabda baginda, apabila diserahkan urusan kepada orang yang tidak layak, tiada keahliannya, maka tunggulah datangnya kiamat, yakni kehancuran alam. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Justru amat penting pemimpin yang dilantik untuk menduduki posisi utama dalam negara terdiri daripada mereka yang amanah. Hanya dengan itu rasuah dapat dibanteras, bukan sekadar untuk menaikkan skor CPI tetapi demi kehidupan yang aman damai, dunia dan akhirat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kontrak perolehan membekal dan mengurus kenderaan kerajaan dikendalikan Spenco Sdn Bhd, Spenco merugikan negara. Anwar berkata kenyataan itu bukan baru hari ini disuarakan olehnya, tetapi beliau pernah membangkitkannya ketika menjawat Menteri Kewangan suatu ketika dahulu. Sikap keras saya terhadap Spenco sejak saya menjawat Menteri Kewangan dahulu. Jadi siasat, saya tidak tahu di mana salahnya, tapi saya tahu ia tidak betul. Saya tahu ia merugikan negara dan saya tahu ia tidak menyenangkan penjawat awam. Tetapi kita lesu tidak boleh berbuat apa-apa kerana tidak ada ketegasan dan tekad politik untuk bertindak. Sekarang ada, katanya ketika menyampaikan amanat pada Majlis Perjumpaan Bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri kemarin. PMS berkata demikian ketika mengulas siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap firma yang mengendalikan perolehan dan pengurusan fleet kenderaan kerajaan. Minggu lepas, Berita Harian melaporkan SPRM telah membekukan akaun bank seorang ahli perniagaan yang mengandungi wang berjumlah puluhan juta ringgit. Serbuan ke atas beberapa syarikat berkaitan termasuk pembekal kenderaan kerajaan yang juga dilakukan dikatakan kesinambungan kepada siasatan SPRM sejak Julai lalu. SPRM juga merakamkan keterangan beberapa saksi penting termasuk daripada agensi kerajaan serta individu dari syarikat terbabit yang sebelum ini memperolehi kontrak membekal serta menguruskan fleet kenderaan kerajaan. Lebih 100 akaun persendirian dan syarikat bernilai jutaan ringgit di bawah kawalan Tan Sri berkenaan dianalisis bagi melihat trend pemindahan wang kepada individu tertentu. Daripada jumlah itu, SPRM membekukan beberapa akaun yang jumlahnya dianggarkan puluhan juta ringgit, kata sumber yang dipetik Berita Harian. Pengarah kanan siasatan SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hashim dilaporkan mengesahkan perkara tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Untuk rekod, Spenco Sdn Bhd memegang konsesi untuk membekal dan menyelenggara kenderaan kerajaan sejak 1993. Setelah kontrak tamat pada 2019, tender terbuka dilancarkan untuk penganugerahan kontrak seterusnya. Berjaya Group dan Nazar Sdn Bhd yang membentuk konsesi telah memperolehi kontrak itu melalui surat hasrat LOI pada tahun tersebut. Bagaimanapun, LOI ditamatkan pada 2020 dan tender dianugerahkan kepada Spenco. Susulan itu, pada Julai tahun lalu, pengarah Berjaya Vincent Tan memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan dan Spenco berhubung LOI yang ditamatkan. Vincent Tan mendakwa Spenco dianugerahkan kontrak tersebut walaupun harga yang ditawarkan syarikat itu lebih tinggi. Menurut laporan media, pemilik Spenco dikatakan sekutu rapat bekas Menteri Kewangan Tun Dain Zainuddin yang juga sedang disiasat oleh SPRM. Sebelum itu, pada Julai 2023, bekas pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara Wong Kah-Wah berkata penamatan LOI itu dibuat selepas Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mengambil alih sebagai Perdana Menteri pada Mac 2020. Ahli Parlimen Taiping itu menyifatkan dakwaan Vincent Tan adalah amat serius yang menunjukkan ketidakpatuhan dalam proses tender oleh kerajaan ketika itu. Kenapa LOI yang telah dikeluarkan dibatalkan? Apakah keputusan jawatan kuasa tender pada ketika itu? Kenapa hasil tender oleh kerajaan pada tahun 2019 tidak dipatuhi? Apakah justifikasi bagi kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin memberikan kontrak kepada Spenco yang dikatakan 700 juta ringgit lebih tinggi? Soal Kah-Wah. Nampaknya isu ini terkait juga dengan pemimpin Perikatan Nasional tersebut seperti yang didakwa oleh Vincent Tan. Benar seperti kata PMX, isu Spenco merugikan negara. Bukan hanya rugi kerana terpaksa membayar lebih kepada syarikat tersebut jika dakwaan Vincent Tan itu benar, tetapi juga negara menanggung kerugian jika Vincent Tan menang dalam kes samanya terhadap kerajaan Malaysia. Tidakkah para pentaksub terasa malu berteriak bersih dan stabil atau PNBES sedangkan hari demi hari semakin banyak jerangkung yang dibongkar dalam almari parti itu? Seperti kata PMX, rakyat memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.